Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik. Apa khabar anda semuanya yang berada di luar sana yang sedang bersama-sama dengan saya untuk sesi live bersama dengan saya setiap hari Rabu. Setiap minggu pada hari Rabu adalah satu topik wajib bersama dengan saya dalam program Pit Stop Saham. Okey. Sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Hani Hakim. Anda boleh panggil saya Tuan Hakim dan kita bersiaran secara live di FB page Tuan Nizam Malik. Alright, sebelum itu saya nak ucapkan selamat datang kepada anda semua dan saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang join saya punya sesi live pada petang ini kerana anda memberikan komitmen kepada diri anda untuk bersama-sama dengan saya, okey, untuk sesi live pada petang ini dalam slot program saya iaitu Pit Stop Saham. Okey. Dalam saya bertanya khabar kepada anda semua, suara saya sengau sikit hari ini kan. Biasalah keadaan cuaca kita sekarang ni panas, hujan, okey, hujan lembap kan, semuanya menyebabkan keadaan saya tak sesuai dengan perubahan cuaca yang cepat sangat berubah, menyebabkan saya demam. Jadi saya mengharapkan juga follower-follower Tuan Nizam Malik, student-student Tuan Nizam Malik di luar sana sihat walafiat. Okey, sebelum itu saya nak komen, nak maklum balas feedback daripada anda semua. Adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Okey, boleh komen jelas. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Khairuddin Dawi, Rajid Rapipet Naaju, Norina Abdul Samad. Okey, thank you. Saya ucapkan kerana anda memberi komitmen kepada diri anda untuk bersama-sama dengan saya. Okey, sesi wajib pit stop setiap hari Rabu pada setiap minggu di FB page Tuan Nizam Malik. Okey, saya ucapkan terima kasih juga. Selamat datang kepada Madeline Aijen, okey, yang baru saja join kita punya sesi live, okey, pada petang ini. Sebelum itu, okey, saya nak komen daripada anda. Adakah anda mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Supaya saya tidak bercakap seorang diri. Jadi saya perlukan komen daripada anda sama ada anda dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Komen jelas. Okey, Samsia Omar, terima kasih. Jelas. Yang lain jelas ke dengar suara saya? Suara saya sengau sikit hari ni kan. Okey. Okey, Madeline Nigel jelas. Okey. Kalau minggu lepas kita ada buat sesi live 2 kali kan, dan dua-dua kalilah terpaksa ditangguhkan kerana keadaan cuaca dekat kawasan Non-Cik JB ni kan. Apa yang menjadi kekhawatiran pada kami ni kan, kalau hujan yang lebat sangat, dia banjir kat depan tu. Kalau banjir pula, dia sampai boleh tenggelam separuh kereta Myvi. Jadi Tuan Nizam semalam, minggu lepas dia kata Hakim just cut kan, dan cukup. Dia kata nanti takut hujan kita start tak boleh balik kan. Jadi pada minggu ni alhamdulillah saya dengar cuaca baik, okey, dan saya mengharapkan sesi live pada hari ini dapat ditamatkan pada pukul 4 ataupun 4.30 sebab tajuk pada minggu ni agak panjang, tapi saya cuba kecilkan, saya cuba shrink that topik tu supaya lebih efisien. Okey. Jelas saya. Okey, Luqman Hakim. Thank you Luqman kerana join saya punya live pada petang ni. Muhammad Naim, Rizal Mubarak, Azul Aswan. Thank you for watching. Jadi pada petang ini, tajuk yang saya akan share pada kalian semua masih lagi tajuk yang sama, nak beli saham apa. Sebelum itu, program Pit Stop Saham ni adalah satu program yang di construct oleh Tuan Nizam ataupun Well Academy. Merupakan satu program yang kami cuba untuk memberi bantuan kepada newbie-newbie yang di luar sana mahupun yang follower ataupun student Tuan Nizam Malik dalam kita membantu mereka dalam kajian saham. Dia begini ya.
Analoginya apabila kita membawa sebuah kereta, kita nampak kereta F1 kat sini kan, kita dah bawa kereta tu kan, kereta F1 bila dah berlumba dia akan berhenti sekejap dekat kawasan dia punya bengkel tu untuk dia tukar apa, untuk kita check dia punya try and balance. Kita nak tengok keadaan dia, tayar dia okey ke, minyak dia okey ke, skru-skru kat dalam kereta tu perlu ditukar kan. Jadi sama juga dengan kita sebagai seorang trader kan. Apa yang kita perlu buat, kadang-kadang sampai satu masa kita stuck. Sampai satu masa kita mengalami kerugian. Jadi kita perlu berhenti sekejap, muhasabah diri sekejap, dan kita mencari satu kaedah atau method apa yang perlu kita buat supaya kita dapat melakukan penambahbaikan dan juga pembaharuan dalam trading kita. Jadi itulah tujuannya program Pit Stop ini dibuat. Saya nak berkongsi sedikit tentang pengalaman saya. Jadi saya mahukan semua yang ada yang sedang bersama-sama dengan saya sesi live ini, saya nak sampaikan satu perkara penting yang kita semua wajib ambil tahu. Jadi saya perlukan anda punya fokus dengan apa yang saya nak sharekan pengalaman saya selama saya melibatkan diri dalam bidang trading ni. Saya bermulanya diri saya dalam bidang trading ni di hujung tahun 2014. Dan pertengahan tahun 2015 saya dah mula serius untuk berkecimpung dalam bidang ni. Dan permulaan saya melibatkan diri dalam bidang ni, saya mula dengan buku. Saya membaca dengan buku. Dan mulalah saya tak faham apa itu term-term yang ada dekat dalam saham sendiri. Saya ingat lagi words pertama saya yang saya mencari apa makna, apa kaitannya bulls dan juga bear. Jadi bila saya dah membaca beberapa term-term dalam buku, yang saya menggunakan buku John J. Murphy, banyak benda yang saya tak faham. Jadi dekat situlah memulanya saya punya journey dalam mencari ilmu dan juga informasi mengenai apa itu saham. Dan di antara tahun 2015, 2016, 2017, masa tu saya memang dapat menjana profit di Bursa Malaysia dengan baik sekali. Alhamdulillah dapatlah juga puluhan ribu ringgit. Namun pada penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020, masa tu pandemik kan, saya ingat lagi bulan 3 macam tu, masa tu saya dah mengalami kerugian demi kerugian, sehinggalah modal asal saya tu hilang. Jadi dekat sini kan, pengalaman saya berusaha daripada biasa, kemudian from the bottom, and then I gain the information. Tak faham bela, saya pergi kelas, saya mencari information, and then saya mendapat profit yang banyak. Kemudian saya mengalami kejatuhan yang pun banyak sehingga makan modal capital saya yang asal tu. Dan saya masih lagi di sini untuk bidang yang sama, iaitu Bursa Malaysia. Jadi saya tujukan statement ni khususnya kepada newbie-newbie yang di luar sana. Jika anda berminat untuk menceburkan diri dalam bidang trading ni, dalam bidang saham ni, saya boleh katakan dia menyediakan satu peluang yang sangat besar, yang menyediakan satu peluang yang sangat baik jika anda mengambil langkah yang betul. Jadi saya perlukan fokus kepada anda, sebab kita akan pergi, saya akan mengulaskan tajuk nak beli saham apa. Sebelum kita nak pergi beli saham apa, ada beberapa poin yang saya akan sharekan dengan anda. Jadi saya perlukan fokus, saya perlukan pay attention daripada anda 200%. Jadi kepada mereka yang newbie di sini, boleh komen newbie dekat bawah, sebab saya nak tahu berapa banyak newbie yang join kita punya sesi live pada petang ini. Boleh komen newbie. Nampaknya tak ada newbie yang kat dalam ni Kebanyakan saya tak dapat maklum balas pun. Mungkin dalam ni Nur Ain Abdul Samad. Excuse me.
Okey. Okey, Nur Ain Abdul Samad, Main Al-Haj, Rahizam Rahmat. Okey, kepada newbie-newbie ni, saya perlukan anda punya fokus. Okey, sebab tajuk kita walaupun nak beli saham apa, sebelum kita nak beli saham apa tu, okey, saya akan terangkan satu persatu proses yang pernah saya lalui sebelum saya menjadi seorang trader tega. Okey, di mana saya sudah berkecimpung dalam bidang ni lebih kurang dalam 8 tahun. Okey, bermula tahun 2014, penghujung tahun 2014, dan we are now coming into 2024 next year. So lebih kurang dalam 9 tahun ke 10 tahun lah. Samsia Omar Wan Muhammad. Okey, topik kita pada petang ini memang saya tumpukan kepada newbie-newbie di luar sana. Okey, untuk anda bagaimana nak melibatkan diri secara confident dalam Bursa Malaysia. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Kong Liu, okey, dan juga Baby Zulaika sebab join saya punya live pada petang ini. Okey, tajuk kita pada petang ini adalah nak beli saham apa. Okey. Selalunya kan kita buat menegak kan. Hari ni kita buat melintang pula. Okey. Okey. Alright. Okey. Saham apa nak beli? Lawa. So, ini adalah tajuk kita pada petang ini, nak beli saham apa. Okey, sebelum kita nak beli saham apa, terutama sekali kepada newbie-newbie yang di luar sana mahupun student-student yang ada ilmu tentang pelaburan saham Malaysia ni, okey, pertama sekali apa yang perlu anda lakukan adalah apa tujuan anda berlabur. Jadi dekat sini memahami tujuan pelaburan. Suka saya ingatkan kepada newbie-newbie mahupun mana-mana student, bekas student, bakal student yang nak menceburkan diri dalam bidang saham ni, pertamanya anda sendiri yang kena clarify apa tujuan pelaburan. Okey? Jadi dekat dalam di bawah tajuk tujuan pelaburan ni, okey, kita bahagikan kepada beberapa section. Pertamanya, jangka masa pendek atau panjang. Okey. Kemudian dividend oriented atau capital gain. Untuk kejap, saya rasa macam tak nampak. Okey. Okey, sebelum seseorang newbie mahupun student yang dah berkecimpung dalam bidang pelaburan ini, okey, adalah amat penting untuk kita tahu tujuan pelaburan kita. Okey, sama ada kita ni jangka masa pendek, pelaburan yang kita nak masuk ni jangka masa pendek, mahupun okey, ada orang jangka masa panjang, iaitu membuat investment. Okey, atau ada orang yang nak melabur
menggunakan capital yang dia ada tu untuk tujuan dividend oriented ataupun capital gain. Kalau dividend oriented, okey, di sini kalau dividend oriented, okey, bila anda meletakkan capital anda dekat dalam sesuatu kaunter yang anda beli tersebut, okey, mungkin akan ada penurunan harga dan juga kenaikan harga. Jadi apa yang saya ingin sampaikan dekat sini, jika anda faham tujuan pelaburan anda, okey, anda tak perlu pun rasa risau apabila berlakunya kenaikan harga maupun penurunan harga, kerana dalam dividend oriented, okey, dividend oriented, okey, apabila kita dah tahu tujuan pelaburan, unit yang kita beli tu akan dikalikan dengan dividend announcement. Jadi apabila kita dah memahami tujuan pelaburan kita kan, kita tak perlu risau pun, okey, tentang kenaikan harga maupun penurunan harga bagi dividend oriented. Okey, bagi capital gain, okey, adalah amat penting untuk dia familiar dengan dia punya technical analysis. Okay, sorry, saya buat warna yang lain lah. Okay, kalau capital gain, kita kena tahu technical analysis dan juga fundamental analysis. Apabila kita dah tahu tujuan kita dalam pelaburan kan, okay, kita tak perlu pun nak rasa risau dengan buy call yang ada dibuat oleh orang lain, maupun orang tu kawan kita ataupun daripada sesiapa sahaja. Kerana yang penting sekarang ni kita dah tahu siapa diri kita ataupun tujuan kita dalam pelaburan. Jadi dekat sini memahami tujuan pelaburan adalah poin nombor 1 saya. Adalah amat penting untuk kita tahu tujuan pelaburan kita ni jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, dan dividend oriented ataupun capital gain. Jadi kalau dividend oriented, memang dia kena okey, dia tak perlu rasa risau tentang kenaikan dan juga penurunan harga sesuatu saham tu, kerana dividend oriented adalah unit kali dengan dividend announcement. Tetapi jika kita seorang capital gain dalam dalam meletakkan modal kita dalam pelaburan, kita kena familiar tentang technical analysis dan juga fundamental analysis. Jadi ini poin pertama saya, iaitu kita sebagai pelabur, kita kena faham kita punya tujuan pelaburan kita. Okey, kita pergi nombor 2. Poin nombor 2 adalah kita kena mengetahui asas saham. Dalam poin kita kena mengetahui asas saham ni kan. Okey, kejap saya kena betulkan lagi. Okey, mengetahui asas saham ni kan. Ada orang pun tak tahu apa itu saham, sedangkan dia nak menceburkan diri dalam bidang dunia pelaburan. Jika kita tidak dapat mendefinisikan apa itu saham, bagaimana kita nak melabur duit kita dalam platform yang kita nak dalam pelaburan kita? Jadi kita kena faham, kita kena tahu, kita kena ada sedikit ilmu tentang saham. Jadi dekat sini di bawah tajuk mengetahui asas saham, okey, kita kena tahu apa itu saham. Kemudian bagaimana saham berfungsi. Jadi dekat sini, apabila kita tahu, oh saya sebenarnya melibatkan diri dalam Kuala Lumpur Stock Exchange ataupun Bursa Malaysia. Jadi apabila kita faham, oh sekarang ni saya sedang melibatkan diri dengan pelaburan stock market di Bursa Malaysia.
okey, bagi saya kita untuk newbie, okey, pada masa saya melibatkan diri mula-mula dulu, oh saya tahu saya sekarang ni di dalam Bursa Malaysia. Jadi next, bagaimana saham ini berfungsi? Kita banyak dekat dalam dekat dalam Bursa Malaysia ni kan, produk-produknya kita ada stock market, kita ada sukuk, kita ada bond, kita ada banyak lagi produk-produk yang disediakan oleh Bursa Malaysia. Jadi penting kita untuk tahu mendefinisikan saham tu apa. Contoh, saya memilih, okey, contoh, okey, saya memilih stock market. Dan okey, bagaimana saham itu berfungsi? Kalau kita sebagai seorang newbie dekat sini adalah amat penting untuk kita mencari informasi seperti tentang keuntungan syarikat, okey. Keuntungan syarikat, kemudian kita kena tahu dia punya laporan kewangan. Okay. Kita kena tahu dia punya shareholder. Jadi kan, sebagai seorang trader ni, dia bukan sahaja tunggu buy call daripada mana-mana orang, okay, dan dia terus membeli je saham tersebut. Jadi penting untuk kepada newbie yang berada dekat dalam ni, untuk anda pertama tadi mendefinisikan okey, memahami tujuan pelaburan. Kenapa kita nak membuat pelaburan? Okey. Kemudian poin kedua kita adalah mengetahui asas saham. Bermakna dekat sini kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, nak dapatkan ilmu, kita kena cari guru, kita kena cari metod, kita kena ada sistem, okey, untuk membantu mempercepatkan kita punya proses. Okey, korang tahu tak, saya daripada tahun 2014 kan, lebih kurang dalam 3 tahun ke 4 tahun untuk saya memahami semua tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan saham. So lama kan? Okey, saya perlukan masa 2 tahun macam tu baru saya pergi kelas, okey, dan dia mengambil masa yang panjang untuk saya. Jadi bila kita dah tahu sistem, bila kita dah tahu guru yang betul untuk mengajar, kita akan cuba short that process dan kita ambil langkah yang betul supaya kita dapat menjana pendapatan hasil daripada trading di Bursa Malaysia dengan cepat. Namun begitu kan, okey, setiap orang mempunyai dia punya sela masa yang berbeza. Mungkin saya perlu masa lebih kurang dalam 4 tahun untuk memahamkan semua sistem dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan saham. Mungkin ada orang mengambil masa seminggu sahaja maupun sebulan dalam dia memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan saham. Jadi dekat sini adalah amat penting untuk kita mengenali diri kita. Mengenali diri kita dalam saham ni. Berapa lama kita nak ambil masa untuk kita belajar tentang semua benda ini. Okey, setakat ini faham ke semuanya? Saya perlukan komen daripada anda, faham ke? Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada Jaidin, Cik Ros Abdul Ghani, Wong Chihan, okey, welcome. Muhammad Faizi, okey, Ibnu Tahir, okey, Ita Abdul, Ita Abi, okey, dan banyak ni, ramai yang join saya punya live pada petang ni. Alright, okey. Okey, faham. Ini semua cik. Okey, terima kasih. Okey, kerana memberi feedback kepada saya, okey. Jadi poin pertama tadi adalah kita kena poin pertama tadi? Memahami tujuan pelaburan. Poin kedua adalah kita mengetahui asas saham. Ini adalah memerlukan ilmu. Jadi kita kena ada guru, kita kena ada sistem untuk memudahkan kita punya langkah dan kita punya tindakan. Makin cepat kita dapat ilmu, berguru dengan orang yang betul, makin cepatlah proses tu dipendekkan dan kita dapat menjana pendapatan dengan lebih baik. Itu adalah pengalaman saya sendiri. Okey.
Kemudian kemudian poin ketiga adalah memahami risiko pelaburan. Okey. Poin nombor 3 ni adalah poin hangat. Walaupun saya dah jumpa mana-mana saya dah jumpa student yang dah buat trading maupun yang newbie lagi lah kan. Okey, mereka takut dengan apa yang diorang nak trade. Pertamanya kan, bila kita nak buat trading ni, kita kena ada ilmu. Okey, kita kena ada ilmu dan sedikit pengalaman. Jadi, memahami risiko pelaburan ni adalah satu perkara yang perlu kita tahu. Sebelum kita melibatkan diri dalam ni, nak beli saham ni, kita dah ada risiko. Namun, kita kena faham risiko yang kita bawa ni berbaloi dengan kita ataupun tidak. Kerana itu pentingnya dekat sini trading plan. Kepada mereka yang dah ada ilmu dan pengalaman trading, mungkin dia dah tahu tentang trading plan. Tetapi kepada student kepada newbie yang di luar sana, mungkin dia takut, okay, dengan yang dia nak buat ni. Kalau duit aku hilang, macam mana kalau duit yang aku laburkan tadi ni mengalami kerugian, macam mana Pertamanya, anda selamat sebab Bursa Malaysia bukan MLM, bukan scammer. Okey, kemudian anda kena ada ilmu. Ketiga, duit lebihan. Jadi, memahami risiko pelaburan ni, okey, duit yang anda nak laburkan ni adalah duit lebihan. Bukan duit simpanan, bukan duit perbelanjaan untuk keluarga, untuk anak, untuk apa lagi, kecemasan dan sebagainya. Okey, duit yang kita nak labur ni adalah duit lebihan. Di mana jika berlaku kerugian, dia tidak memberi impact kepada mental kita. Namun begitu, tetap ada risiko. Saya highlight yang kat sini. Tetap ada risiko. Jadi, bagaimana kita ni melibatkan diri dalam satu bidang yang boleh buat duit tetapi ada risiko? Kita kena ada ilmu bagaimana nak menguruskan risiko. Jadi, pentingnya dekat sini, kita kena tahu apa itu trading plan. Okay? Kepada mereka yang memang dah pernah buat trading tu kan, yang dah pernah buat trading, dia mesti tahu. Okay. Entry price dia, stop loss dia, okay, entry support price, okay, sorry, entry price, support price, saya buat nol lah sedikit. Entry price, okay, dia mesti tahu support price, okay, SP. Dia mesti tahu dia punya cut loss price, cut loss, CLP, dan dia mesti tahu cut loss percentage, CL percentage. So, dalam kita nak membeli saham tu, dah ada pun dia punya risiko. Okey. Kajian saya Risk Management and Opportunity in Investment, Muamalat Perspektif. Okey. Kenapa Bursa Malaysia ni adalah satu platform yang halal untuk kita trading? Sebab risiko kita boleh diukur. Kenapa MLM, scammer yang kita haram ataupun forex tu haram? Kerana kita tidak dapat mengukur kita punya kerugian. Jadi dekat sini kan, okay, kenapa Bursa Malaysia ni halal untuk kita trading? Sebab risikonya boleh diukur. Syarat muamalat pembeli penjual barang, untung rugi dan akad. Untung rugi, perniagaan yang boleh kita ukur kerugiannya dan kita boleh ukur dia punya untung, halal untuk kita trade. Okey.
Saya tak pasti kenapa apabila Bank Negara Malaysia mengumumkan bahawa ramai orang di luar sana, terutama sekali Melayu, yang terlibat dengan scammer. Okey, saya nampak dekat sini scammer bila dia menjanjikan jika anda letak RM15,000 dalam masa 2 minggu akan dapat RM100,000. Nampak tak dia meletakkan janji dalam perniagaan dia, sedangkan kita tak pun diberitahukan tentang risiko yang akan bakal kita hadapi. Jadi itulah menyebabkan ramai manusia, ramai orang terlibat dengan dalam MLM, scammer yang menjanjikan pulangan bulan dan bintang. Sedangkan Bursa Malaysia tidak menjanjikan apa-apa, tetapi kita perlu mengira sendiri perkara-perkara ini. Entry price, support price, cut loss price dan juga cut loss price percentage. Okey, menyebabkan Bursa Malaysia itu halal untuk di-trade. Okey? Okey. Ini adalah tiga konten yang saya nak share sebelum kita pergi lebih deep mengenai saham apa yang nak dibeli. Saya akan recap semula. Okey. Okey. Pertama, anda kena faham tujuan anda melabur. Okey, sama ada anda nak melabur untuk jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang, atau anda dividend oriented mahupun capital gain. Okey, poin kedua, adalah amat penting untuk mengetahui asas saham. Okey, poin ini merujuk kepada kita kena ada ilmu teknikal dan juga ilmu fundamental, yang mana kedua-dua ilmu ini adalah ilmu yang digunakan dalam trading, dalam kita menganalisis counter itu boleh dibeli ataupun tidak. Poin yang terakhir saya adalah memahami risiko pelaburan. Apabila anda dah mempunyai ilmu, anda mempunyai satu capability dan juga consideration untuk anda meletakkan waktu yang terbaik membeli, waktu harga mempunyai satu support harga yang baik untuk anda pertimbangkan sama ada anda membeli ataupun tidak, dan anda ada cut loss price sekiranya counter yang anda beri itu yang beli itu mengalami kejatuhan harga, anda tahu dekat mana nak selamatkan modal anda, dan anda sendiri tahu berapa banyak persen yang anda rugi. Itu yang bestnya apabila kita tahu dan kita mempunyai ilmu sebelum kita membuat pembelian di Bursa Malaysia. Setakat ini faham ke? Saya perlukan komen daripada anda, faham ke? Sebelum saya tunggu komen daripada kita punya follower dan juga student, saya nak ucapkan selamat datang kepada Rahimi Ghazali, Muhammad Hazrin, Ismiyati, G Kamal, Sauchan, Jenny Lee, selamat datang. Kita punya sesi live saya pada petang ini iaitu Pit Stop Saham. Suara saya sengau sikit, saya tak berapa sihat. Minta maaf sangat kan sebab minggu lepas hujan. So dia punya kesan hujan tu hari ni lah. Faham. Thank you so much siapa yang kita fahami. Razinho faham, Mama Anwar faham. Kita akan teruskan perbincangan kita pada petang ini. Bila kita dah ada ilmu kan, dah ada ilmu dalam saham kan, saya dapati newbie mahupun orang yang sedang build dia punya keyakinan dalam saham ni kan, adalah bagaimana bagaimana saya nak uruskan kajian saham dengan baik dan meminimumkan kerugian.
Bila kita dah ada ilmu semua ni kan, perkara yang saya lalui dan banyak orang lain yang lalui pada peringkat awal ni, bagaimana saya nak uruskan kajian saham saya dengan baik dan dapat meminimumkan saya punya kerugian. Itu adalah permasalahan yang ada setiap orang trader. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya selama saya melayani saya punya student-student di Well Academy ni dalam program Premier Saham Mastery 2.0 ni ialah kebanyakan mereka tak percaya pada diri sendiri. Tak percaya pada kajian sendiri. Tak yakin dengan kajian sendiri. Okey, tak ada masa nak buat kajian. Ada je student-student kita yang saya tak pernah pun nampak dalam masa 6 bulan tu kan, dia menghantar kajian dia. Dia senyap je. Namun begitu ada student yang sentiasa konsisten menghantar kajian daripada dia tak ada apa-apa ilmu, dia tak ada apa-apa basic. Tetapi bila dia konsisten menghantar kajian, okey, dan saya dapati dia lebih yakin dari masa ke semasa. Ada je Puan Masyita, okey, Puan apa lagi, Puan Sakawi yang macam tu, saya pernah lupa nama, banyak sangat student saya, okey, yang saya handle. Okey, jadi dekat sini bagaimana saya nak uruskan kajian saya dengan baik adalah kita ni, okey, sebagai student, bakal student maupun student yang dah lama join kan, adalah amat penting untuk anda membuat kajian saham. Bila anda membuat kajian saham, kenalah ada seorang guru yang dapat validkan kajian saham tu. Jadi saya di bawah PSM Premier Saham Mastery 2.0, okey, bersama dengan Tuan Nizam Malik, kamilah individu yang membuat validation terhadap kajian-kajian saham anda. Bila anda melalui satu proses membuat kajian saham dalam tempoh 6 bulan, okey, dan anda menghantar kajian hari-hari, daripada mula-mula anda rasa tak tahu apa-apa, dan kami akan membuat conversation, two-way conversation, dan lama-lama anda akan mempunyai keyakinan dalam membuat trading. Lama-lama anda akan faham kenapa aku nak masuk harga kat sini, kenapa aku nak kena cut loss kat sini, kenapa aku kena buat saham ni untuk tempoh jangka masa yang panjang melalui fundamental tadi. Itulah dia, okey, bagaimana caranya untuk kita menguruskan kita punya kajian saham dengan baik dan akhirnya dapat meminimumkan kerugian. Pengalaman saya dulu kan, mula-mula untung, kemudian rugi, kemudian nak build balik, sekarang tengah nak build balik. Okey, bila saya dah lalu satu pengalaman, saya nampak banyak peluang yang ada dekat dalam bursa Malaysia ni. Serius. Dan kita pun memang dah ada student yang memang untung konsisten dalam sebulan 1,500, 3,000 kan. Kalau saya boleh sebut lah nama student tu kan, tapi tak boleh buat kan, rahsia. So memang ada student kami under Premier Saham Mastery 2.0 di mana mereka ni dah konsisten dalam menjana pendapatan hasil daripada trading di bursa Malaysia. Mula daripada kosong saja. Dan dia sentiasa menghantar kajian-kajian saham dia sehingga dia sendiri boleh buat keputusan. Alright, sebelum saya pergi point yang ketiga yang ketiga tadi tu. Okey. Saya dulu dalam proses nak belajar ni membina keyakinan, kita teruja dengan orang lain yang boleh buat untung beratus ribu dalam bursa Malaysia. Okey, kalian mungkin suka dengan perkataan buy call Okey, ni saya nak share saya punya experience. Okey, bila saya dapat satu buy call daripada seseorang yang sentiasa membuat profit, okey, dalam bursa Malaysia ni ratusan ribu ringgit, okey, dan pada masa tu saya masih lagi mentah dalam mencari ilmu pelaburan ni, okey, bila buy call yang dibagi kepada saya, you all tahu tak saya bagi berapa? 15,000 babe, 15,000. Jadi kepada mereka ni yang newbie dekat sini ni, adalah amat penting untuk kalian semua mencari ilmu asas saham. Okey, supaya anda tidak bergantung kepada orang lain dalam membuat keputusan saham mana yang anda nak beli. Dia agak keras sikit dekat sini Jika anda jumpa dengan saya ataupun anda adalah student saya student di Premier Saham Mastery kita mendidik, membimbing student-student kita ni dalam membuat analisis saham dengan mereka membuat keputusan sendiri, saham mana ataupun kuantum mana yang nak beli. Mereka dah tahu dah kalau orang ni buat buy call dia ni buy call yang baik ataupun tidak.
Kerana apabila dia dah ada ilmu, dia dah boleh membuat pertimbangan saham mana yang patut dibeli, saham mana yang patut di hold, dan apa-apa saja keputusan yang boleh dia buat. Anda tahu tak apa buruknya buy call ni? Kita balik pada konsep demand and supply. Okey, katakanlah saya beli satu saham Cekadis, saham Cekadis daripada bawah dan dia naik ke atas. Saham tersebut tak ada liquidation. Maknanya buyer and seller sikit sangat, mungkin 2-3 orang je. Jadi bila saham saya dah naik ke atas, saya dah untung ni, tapi saya tak ada orang untuk membeli saham-saham saya. Jadi saya buat buy call. Saya katalah pada si A ni pun masih mentah lagi, ilmu dia pun setahun jagung, dia pun beli, saya pun jual, saya untung lebih kurang 300,000, dan saham yang dia ni beli ni, si B ni, sampai sekarang tak naik-naik lagi. Faham tak? Jadi penting dekat sini, kita tidak menerima buy call dengan semudah itu. Kerana itu pentingnya ilmu dalam kita membuat pertimbangan sama ada saham ini boleh dibeli ataupun tidak. Jadi dekat sini saya nak kita masih lagi bercerita saham apa nak beli saya tak bagi buy call. Saya sekarang ni ingin membantu, mendidik, membimbing newbie-newbie di luar sana maupun student-student kita yang dah berkecamuk ilmunya, untuk anda berhenti seketika dan membuat satu keputusan, aku nak beli saham ini dengan ilmu yang aku ada, ataupun aku nak buy call daripada orang lain. 15,000 saya rugi. Itu adalah satu pengalaman yang memberi saya satu, aku dah tahu kalau macam ni saham ni memang saham Cekadis, saham yang manipulate, dan dia nak buat buy call sebab dia nak jual saham dia. Jadi dengan saya tidak ada buy call, melainkan kalau anda student saya, bakal-bakal student saya yang nak buat kajian saham dan join kelas Premium Saham Mastery 2.0. Jadi kan, apa yang saya buat untuk saya menangani untuk saya uruskan saya punya portfolio saya dengan baik dan dapat meminimumkan saya punya kerugian. Sekejap. Saya ada 3 habit yang saya buat dulu masa mula-mula saya berkecimpung dalam bidang pelaburan saham. Nak tahu? Say yes. Saya nak komen daripada anda. Nak tahu 3 habit yang saya buat semasa saya mula-mula newbie tahun 2014, 15 dengan 16 tu. Apa yang saya buat sebagai seorang newbie, maupun sekarang pun saya masih lagi buat. Saya nakkan komen yes daripada anda. Thank you kepada Wan Muhammad yes, Latifah Faizah yes, Muhammad Anwar. Ini yang yes ni student newbie ke dah join kelas ni sebenarnya ni? Apa yang saya buat sebagai seorang newbie dulu Pertama, masa tu saya dah join satu kelas lah. Tak perlulah saya mention nama kelas tersebut. Saya share je apa yang saya dah buat dulu Kita orang buat 50 analisis counter saham. Muntah. Saya sampai muntah sebab because of I'm very interested for this bidang, saya sanggup buat 50 analisis counter saham. Apa tujuannya? Apa tujuan kita kena tengok 50 counter analisis saham per hari Per hari saya buat. Untuk membiasakan diri kita dengan bentuk candle, dengan harga candle dekat situ. Kalau dekat Malaysia ni candle dia warna merah dengan warna hijau. Ada orang yang tengok candle, tengok chart satu warna sahaja, warna hitam saja. Jadi saya perlu membiasakan diri saya dengan chart. Dengan bentuk chart, dengan candle, dengan harga dan sebagainya. 50 counter yang saya buat satu hari. Tapi tak logik lah. Mungkin ada orang kat sini yang ada komitmen lain. Perempuan yang status dia isteri, perlu masak untuk suami, untuk jaga anak kan. Jadi saya recommendkan hanya
3 counter per day. Jadi kepada newbie-newbie yang kat luar sana tu kan, sebelum nak join kita orang punya kelas Premier Saham Mastery, cuba dapatkan sedikit maklumat terlebih dahulu, dan bila anda join kelas, anda dah prepare dengan anda punya soalan. Kan? Okey. Kemudian apa yang saya buat, saya kena ada sistem. Okey. Sistem ni apa benda sistem ni? Okey, sistem ni saya pecahkan kepada dua. KLSE screener dan investing Kenapa saya cadangkan dua ni, KLSE Screener dan juga investing.com, kepada newbie-newbie kat luar sana? Kalau korang nak tahu pengalaman saya pada mula-mula saya menceburkan diri dalam bidang ni, saya spend duit yang banyak untuk apps, tetapi apps yang percuma berlambat-lambat dekat luar sana. Okay? Hampir RM1,000 saya beli satu apps tu, Bursa Station tak salah saya. Kan? And then adalah beberapa apps lagi yang digembar-gemburkan, apps yang dapat membantu kita dalam mempercepatkan kita buat keputusan dan juga dapat untung kan. Tak perlu pun, okay? Kepada newbie-newbie yang kat luar sana tu, anda tak perlu invest kepada sistem yang berbayar dekat luar sana, sedangkan sistem yang percuma ni pun sama je dia punya standard. Jadi pertama tadi tu, anda kenalah buat analisis, okay? 3 counter per day. Macam mana nak dapatkan counter-counter ni? Inilah dia sistem. Okay? Anda boleh dapat dekat KLSE Screener dan investing.com. Inilah yang saya gunakan, percuma je. Tak perlu pun nak keluarkan modal sejumlah wang untuk kita membeli apps dekat luar sana yang dikatakan dapat mencari counter yang bagus. Tak perlu. Pengalaman saya mengatakan yang dua ni pun dah cukup sebenarnya. Sekali scan je, 100-200 keluar. Anda sendiri pun tak terbuat nak buat analisis benar. Okay? Kemudian ketiga, circle ataupun kumpulan. Okey, saya dah ada benda ni, saya cari kawan-kawan yang mempunyai pendapat yang sama, ilmu yang sama, metod yang sama, kaedah yang sama. Supaya apa? Supaya bila kita membincang, tak adalah banyak perbalahan sangat. Mungkin akan ada orang kata, oh aku nak counter uptrend je, aku nak counter downtrend je kan, aku nak counter dividend oriented, aku nak counter yang capital gain. Jadi bila kita mempunyai satu kumpulan yang mempunyai daya pemikiran, pemahaman, persetujuan yang sama, kita nak buat keputusan tu cepat, mudah. Buktinya, kejap, macam ni saya nak keluarkan benda ni Fine browser. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Ini adalah tim saya dulu. Tahun 2017 macam itulah. Masa tu saya dekat Ipoh, kami selalu turun buat kajian sama-sama. Okey. Bila kita mempunyai circle yang sama, insya-Allah dalam kita buat perbincangan tu, keputusan tu cepat. Okey. Alright, kumpulan. Jadi kan, bila kita dah ada sistem, kita dah ada kumpulan, itulah pentingnya kita mempunyai coach. Coach yang mempunyai pengalaman dalam membuat trading di Bursa Malaysia, dan dia dapat memberi perkongsian dan juga share dari segi pengalaman, dari segi validation apabila kita membuat kajian. Jadi risiko kita membuat kajian tu kurang, dan kita dapat memahamkan kita punya kajian saham dengan lebih cepat dan juga dengan lebih yakin. Jadi apabila kita membuat satu langkah yang betul, kita punya daya keyakinan kita dapat build up dengan cepat, dengan baik, dan kita akan dapat membuat keputusan dengan betul apabila kita membuat kajian saham. Okey.
Alright. Okay. Setakat ini faham ke? Kepada semua follower-follower, faham ke apa yang saya sampaikan, apa yang saya share dengan anda semua? Okay, sebelum tu saya nak baca kalau ada komen dekat sini. Okay, mungkin ada yang baru saja join. Saya ucapkan terima kasih sebab join saya punya sesi live pada petang ini. Tengku Syafiq, Niji Nasir, Madam B, Pelangi Petang, Mun, Fariza Dania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, alright. So, faham. Okay, Karimi is watching now. Thank you Karimi because you watching. Latifah, Faiza. Saya perlukan lagi takkan seorang je kot yang faham kan. Mungkin yang lain. Okay, kita hampir di penghujung sesi live pada petang ini. Okay, jadi kan sebelum tu kan saya nak buat sedikit promotion. Sebelum ni kita membuat kelas melalui online sahaja kan. Okay, kalau kat sini yang student kita yang memang join program Premier Saham Mastery Online, memang kita mempunyai method ataupun medium. Kita menggunakan Facebook, kita ada FB group, kita ada kumpulan kita sendiri. Okay, dan kali ini kami di Well Academy merancang untuk satu program Newbie Saham Mastery live event yang akan berlangsung di Hotel Aman Jaya Nusa Jaya, Johor Bahru. Okay, pada 3 hari bulan 2 2024. Okay, sebelum ini kami menawarkan 50 tempat percuma. Okay, dan 50 tempat percuma tu dah pun penuh. Okay, jadi yang kali ini kami meletakkan bayaran sehingga 31 Disember. Okay, dengan bayaran RM27. Kepada mereka yang tak rebut peluang hari tu dah terlepas pandang lah kat sini kan, terlepas peluang lah. Sebab sebelum ni kami menyediakan 50 tempat percuma. Dan kepada mereka yang dapat 50 tempat percuma tu, saya mengharapkan anda komit untuk datang sebab peluang tu dah anda rebut, tak dapat daripada orang lain. Okay, yang mungkin orang lain terlepas pandang mungkin sebabkan dia sibuk, mungkin dia jaga mak ayah dia, jaga anak dan sebagainya. Jadi kepada mereka yang dapat kerusi 50 percuma tu, saya memohon meminta anda untuk komit dan kita dapat jumpa secara F to F, face to face nanti pada 3 hari bulan 3 hari bulan 2 2024 di Hotel Aman Jaya Nusa Jaya, Johor Bahru. Okey, jadi kat sini kan, okay, kepada mereka yang macam memikirkan kan, mengambil masa lagi bila lagi anda nak mengambil ini sebagai satu peluang untuk anda belajar. Okey, sama ada anda nak belajar sendiri ataupun anda nak datang ke kami punya Newbie Saham Mastery live event ni yang berbayar RM27 buat masa kini. Okey, anda tetap kena belajar. Jadi ambil satu tindakan yang cepat, yang bijak, yang efisien supaya anda dapat menjimatkan masa, tidak perlu bertahun-tahun seperti saya dulu mencari ilmu, dan kita akan membantu anda terutama sekali kepada newbie-newbie di luar sana yang nak tahu tentang saham. Okey? Jadi kepada yang memang excited untuk ambil ini sebagai satu peluang, dan kepada newbie yang nak join dapat berjumpa dengan saya secara langsung, sudah pasti dengan Tuan Nizam Malik, dan kita ada beberapa admin dan juga kru yang akan turun padang untuk membantu anda di sana. Jadi kos hanyalah RM27 dan harga ini ditawarkan sehingga 31 Disember sahaja, sehingga hujung tahun ini. Alright. Jadi kepada mereka yang serius, okey, anda boleh turun komen nak, dan nanti admin akan kontak anda untuk tujuan pembayaran dan sebagainya. Okey, saya mengharapkan anda dapat mempelajari sesuatu tentang apa yang
live sesi sharing kita pada petang ini. Oh, sebelum itu, barulah saya nak buat satu conclusion dekat sini. Okay, Kamal, Kamal. Okay, nanti admin akan contact Tuan untuk sesi pendaftaran. Okay, barulah saya nak buat satu conclusion kat sini sama apa yang nak beli. Okay, tadi saya sebutkan kita menggunakan KL AC Screener kan. Okay, mari saya tunjuk. Okay. Saya cuma menggunakan indicator price saja kat sini. Katakanlah saya nak filter saham yang berharga 40 sen minimum dan maksimum price katakanlah 80 sen. Okay. Dan kita pun tekan screen. Ada 219 stok. Kejap, saya tunjukkan kat sini kalau nampak. Okay. Nampak tak? Okay. 219 stok dekat sini. Sorry, saya nak tunjukkan yang kita ni, okay, bukan buat buy call. Jadi kan, saham mana nak beli? Saham mana yang nak beli ni adalah bergantung. Itulah penting yang kita kena ada ilmu untuk kita membuat pilihan daripada 219 stok yang di-listkan ni. Okay, counter mana yang terbaik untuk kita membuat pembelian. Jadi saya pun dah tunjuk, dah share dengan anda. Dan penutupnya saham apa nak beli, ada 219 saham yang kita boleh beli. Okay, 219 saham yang kita boleh beli. Boleh zoom tak? Boleh zoom punya. Gitu, kita guna teknologi. Nampak? 219. Okay, 219 stok yang kita ada. Okay, mana satu kita nak beli? Itu pentingnya ada ilmu, kena ada sistem dan juga kita ada guru. Okay, Kamal. Okay, nampak apa yang nampak Kamal? Nampak counter ke nampak apa? Saya tak buat buy call ya. Saya menceritakan sistem, saya menceritakan metodologi bagaimana kita nak membuat keputusan dalam pembelian. Okay, dan bila kita dah ada sistem, kita dah ada listing, adalah penting untuk kita ada ilmu dalam kita nak buat pembelian. Kita bukan lagi tunggu buy call daripada orang. Tak, kita tak perlu buy call. Kita sendiri drive diri kita, okay, untuk kita beli saham apa. Okay, sama ada saham tu untuk jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, ataupun saham yang kita beli tu adalah untuk dividend oriented. Saya ada satu saham yang saya simpan untuk dividend oriented, ataupun saham yang kita beli tu adalah capital gain. Jadi bila kita dah ada ilmu, okay, adalah amat penting untuk kita mempertimbangkan counter mana yang kita nak beli. Okay, alright, ini kita dah settle. Jadi yang di luar sana, sesiapa yang berminat untuk berjumpa dengan saya, berjumpa dengan Tuan Nizam Malik, okay, kami akan menawarkan program Newbie Saham Mastery Live Event. Berada di mana? Di JB. Okay, di JB, sekejap tak nampak di JB. Okay, dan kami akan buat program ini di Hotel Aman Jaya. Aman Jaya, Nusa Jaya. Alright, kepada mereka yang dah tulis nak,
Okay, insyaAllah admin akan kontak anda. Dan saya secara seriusnya sebagai seorang trainer, sebagai seorang trainer di Well Academy ini akan membantu dan juga membimbing anda sebaik mana yang mungkin. Jadi adalah penting untuk kita berjumpa secara F2F, secara face to face untuk kita membina engagement. Dan saya akan membantu anda untuk mendapatkan ilmu yang betul, coaching yang betul, sistem yang betul, supaya anda dapat membuat satu keputusan dalam pembelian saham dengan betul. Jadi kan saya nak baca sikit komen kat sini. Kepada mereka yang baru saja join, saya ucapkan terima kasih kan. Dekat sini siapa ni? Legend Arif Anurin. Pradi AD, terima kasih sebab faham dengan apa yang saya sampaikan. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Berjumpa lagi di minggu hadapan, di hari yang sama, pada hari Rabu setiap minggu. InsyaAllah jangan ada hujan. Kalau ada hujan yang bahaya sikit ni kan. Jadi berjumpa lagi kita pada minggu hadapan, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, 3 petang setiap hari Rabu. Untuk tajuk yang lain. Tetapi jika anda rasa tajuk ini nak saya I need to elaborate more for the same titles, it's okay, komen nak jika nak saya buat tajuk yang sama. Jadi saya rasa itu saja saya punya